Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illa Allah ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita sama-sama selawat dulu 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang masih setia bersama dengan saya. Aizul Amir, cantik bunga merah di belakang tu penyeri suasana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan kurniaannya sehingga buku ini dapat kami selesaikan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah cara untuk kita mengurus perkara yang di luar daripada kemampuan manusia. Kemampuan kita sebagai manusia yang lemah. Doa adalah senjata kita yang paling ampuh apabila berhadapan dengan situasi yang memerlukan kita kepada kuasa yang lebih agung. Oleh sebab itu
kita diajar untuk sentiasa memanjatkan doa kepada Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu bagi setiap perkara yang kita hajati. Begitu banyak doa yang ada dan digunakan oleh umat Islam dalam ibadah seharian. Namun, buku ini memberi tumpuan kepada doa-doa yang diturunkan melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dalam Al-Quran adalah doa-doa yang masyhur yang kita amalkan seharian. Namun, tidak ramai tahu mengenai kisah-kisah yang terkandung di sebalik doa itu. Begitu juga tidak ramai yang tahu tafsiran daripada doa, dan itu mengikut asbabun nuzul doa seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab tafsir. Semoga buku ini memberi manfaat kepada semua yang membacanya. Jadi subhanallah, buku ni nama apa? Asmi Ishaq. Buku ni nama Doa dalam Al-Quran, kisah dan tafsirannya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, yang pertamanya doa. Doa ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan doa itu sendiri merupakan satu ibadat. Salah satu bentuk zikrullah ialah kita berdoa kepada Allah. Salli ala Muhammad. Zikrullah, sebut zikrullah, ingat Allah. Salah satu bentuk zikrullah ialah salli ala Sayyidina Muhammad. Doa apa ni dia panggil? Salli ala Sayyidina Muhammad. Doa kepada Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah satu bentuk zikrullah, bentuk ibadat, doa kepada Allah. Walaupun kita berdoa ni tuan-tuan, sebenarnya salli ala Sayyidina Muhammad, tujuan dia ialah kita nak penuhi hajat kita ni. Apa yang ada dalam hati kita ni, subhanallah, apa yang kita nak dalam kehidupan kita, kita berdoa. Namun rupa-rupanya di sebalik doa tu Allah bagi ganjaran pahala lagi, sebab dia merupakan salah satu ibadat di sisi Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, kita tak lepas dia panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hubungan kita dengan Allah, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak buat keputusan apa dalam kehidupan kita. Kita ni tuan-tuan sekalian, salat Jumaat nak pergi bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Tak ada cara melainkan kita kena minta pertolongan daripada Allah supaya subhanallah salli ala Muhammad kita sampai ke tempat tu dengan selamat. Walaupun kita tuan-tuan tengok 2-3 hari ni subhanallah, ada orang naik motor, bawa motor elok-elok, kena langgar dengan pemandu mabuk. Ada orang naik kereta, hari tu kita tengok video subhanallah salli ala tuan-tuan, dia naik kereta salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Muhammad, tiba-tiba lori pecah tayar dia. Oh, terimpit kereta dia, tak pasal-pasal terbalik subhanallah. Jadi tuan-tuan yang sekalian berkhidmat, walaupun kadang-kadang kita jaga sebaik-baiknya, kita usaha sebaik-baiknya, tapi subhanallah tuan-tuan, kadang-kadang di luar daripada kawalan kita, kita tak tahu. Maka kita minta apa? Kita minta perlindungan, keselamatan daripada Allah, keselamatan kepada Allah SWT, supaya melindungi perjalanan kita supaya kita jadi selamat. Jadi kita tak boleh tak boleh nak putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, maka kita berdoa. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama doa juga ibadah. Yang kedua, dia menunjukkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah janji Allah nak memakbulkan seluruh doa-doa kita. Allah sebut salli ala Muhammad, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan kepada kamu. Allah sebut, kamu minta doa, aku akan perkenankan. Tapi kadang-kadang salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam Allah tak makbulkan doa kita. Kita doa dah, tapi macam Allah tak makbul. Tak, Allah janji Allah akan makbulkan doa, tapi kita berasa macam Allah tak makbulkan doa kita. Sebab Allah akan makbulkan doa kita dalam 4 cara. Ulama sebut Yang pertama, kalau benda tu baik untuk kita, maka Allah akan terus makbulkan. Ingat kunci dia, Allah sayang kat kita lebih daripada seorang ibu sayang dekat anak dia. Allah sayang dekat anak dia, Allah sayang dekat hamba dia lebih daripada seorang ibu sayang pada anak dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi takkanlah Allah nak buat satu perkara yang akan merosakkan hamba dia yang sangat dia sayang. Kan seorang ibu dia takkan buat macam tu. Anak dia nak main pisau, dia tak bagi. Anak dia kata apa? Anak dia tengok pisau tu berkilat-berkilat, seronok-seronok tengok kat dalam TV apa sebagainya, lawan-lawan.
Dia pun nak main. Mak dia kata, jangan. Anak dia kata apa? Oh, mak ni, mak tak baik, mak jahat, mak ambil mainan cik. Sebab apa? Sebab anak dia tak tahu kata benda tu tak baik untuk dia. Maka demikian juga subhanallah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita rasa macam benda tu baik. Tapi Allah tahu kata benda tak baik, maka Allah tak bagi kat kita. Faham tak ni Ustaz Syamad? Maka kalau kita berdoa pada Allah, Allah kata Allah akan makbulkan doa kita tu dengan 4 cara. Yang pertama, kalau benda tu baik kat kita, maka Allah akan terus makbulkan doa kita pada waktu tu juga. Dan inilah doa yang selalu Allah makbul. Inilah doa yang paling banyak sekali yang Allah makbul dalam kehidupan kita. Doa yang baik terus Allah bagi. Semalam tidur doa minta supaya bangun dengan selamat, Allah makbulkan. Jalan nak pi kerja, naik kereta, subhanallahi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ataupun lintas dalam hati kita saja, kita rasa macam salli ala sayyidina Muhammad ni, nak supaya perjalanan kita selamat, Allah makbulkan kita sampai dengan selamat. Tuan-tuan, banyak benda yang kita minta yang terus Allah bagi dalam kehidupan kita. Salli ala sayyidina. Tapi bila keadaan macam tu, kita tak berasa pula kata doa kita tu makbul. Baik, salli sayyidina. Okey. Macam kadang-kadang waktu kita muda-muda dulu, umur 20 tahun, kita duk minta, ya Allah, bagilah kaya, bagi bisnes maju. Waktu umur 20 tahun, ya Allah bagi. Tapi Allah tak bagi. Tak Allah bagi bila? Lepas pencen tu. Umur dia 60 tahun tu, baru umur dia 60 tahun baru dia dapat tu yang dia minta umur 20 tahun itu ni. Pasal apa? Pasal Allah tahu kalau bagi waktu umur dia 20 tahun tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan rosak, dia akan hanyut, dia akan lalai. Macam ni. Lalu Allah bagi bila ni? Allah bagi waktu usia dia 60 tahun. Waktu tu dia dah tenang dah, dia dah relax dah, dia boleh settle semua hutang-hutang dia. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang Allah bagi dekat kita benda yang Allah makbulkan doa kita pada waktu yang sesuai untuk kita terima, supaya kita selamat dunia akhirat. Tapi berasa makbul tak? Tak, tuan-tuan. Daripada awal salli alaihi wasallam umur 20 tahun, ya Allah, pasal apa Allah tak makbul doa aku? Pasal apa Allah tak makbul? Pasal apa tak makbul? Bila dia usia 60 tahun, bila dia dapat benda dia minta umur 20 tahun itu ni, dia tak berasa dah. Dia tak berasa dah kata yang dia dapat ni ialah yang dia doa waktu umur dia 20 tahun dulu. Muhammad doanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mohon doa pada Allah, doa yang dia minta itu tak baik dulu krini selamanya. Sekarang pun tak baik, depan pun tak baik, nak ganti dengan yang lain pun tak ada. Maka apa Allah buat? Allah akan bagi dekat dia kelebihan, penggantian dengan nikmat yang lebih hebat waktu di akhirat nanti. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi 4 doa. Yang pertama doa pada Quran, yang kedua doa daripada hadis Nabi SAW, yang ketiga doa yang disusun oleh ulama, dan yang keempat doa yang ada daripada hati-hati kita sendiri yang nak kita panjatkan. Bila salli ala sayyidina Muhammad, maka tuan-tuan doalah salli ala sayyidina Muhammad. Cuma bila doa dalam Quran ni menarik dia apa? Rupanya ada kisah di sebalik dia. Siapa panjat doa ni, apa kisah di sebaliknya, asbabun nuzul dia macam mana. Menarik rupanya. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, saya pun susunlah buku ni. Buku ni nama dia Khassasa wa Tafsir Ad'iyatil Quran. Kisah dan tafsir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah dan tafsir, salli ala sayyidina Muhammad, terkait doa-doa dalam Al-Quran. Okey. Baik, kita masuk pada doa yang pertama. Doa yang pertama. Salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang pertama. Doa pertama dia berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, yakni amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke 127. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kisah dan tafsiran dia. Doa ini dibacakan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam selepas pembinaan Kaabah. Oh, tu kisah dia. Kisahnya rupa-rupanya, salli ala Sayyidina Muhammad, doa ni dipanjatkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan siapa? Anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, bila? Selepas pembinaan Kaabah. Firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, yakni membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, yakni amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, menurut Imam Ibn Kathir, bacaan doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadilah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Surah Al-Baqarah 128 hingga akhir hayat yang akan kita bincangkan pada doa yang kedua nanti. Walaupun mereka melakukan amal soleh, iaitu membina Kaabah, namun mereka tetap berdoa amalan yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Siapa panjat doa ni? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan siapa? Nabi Ismail. Salli ala Sayyidina Muhammad. Buat apa Allah perintah Nabi Ibrahim bangunkan Kaabah? Dan Nabi Ibrahim, Nabi, bukan kita, Nabi, buat bangunkan Kaabah berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pun Nabi Ibrahim risau, takut Allah tak terima amalan dia. Sebab tu Nabi Ibrahim doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Siapa doa ni? Nabi. Dan tengok apa kata ulama. Direkodkan oleh Wahid bin Ward. Dia berkata, innahu qara'a wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna thumma yabki wa yaqul ya Khalilur Rahman tarfa'u qawa'id baitil haram wa anta mushfiqun alla taqabbal minka. Allah Rabbi. Tengok hati yang alim ulama ni lagu mana. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok hati yang alim ulama ni kata apa. Dia kata, Wahid bin Ward, dia membaca firmannya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, lalu berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Selesai membaca firman Allah itu, Wahid bin Ward pun menangis dan berkata, wahai kekasih Allah yang maha pemurah, engkau sedang meninggikan dasar-dasar Baitullah, tetapi engkau merasa takut apabila amalanmu tidak diterima. Subhanallah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak ni anak saya interframe kat belakang. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Ni Wahid bin Wahb menangis. Dia kata apa? Wahai kekasih Tuhan yang maha pemurah. Siapa? Nabi Ibrahim AS. Engkau sedang meninggikan Baitullah ni, tapi engkau masih berasa takut amalanmu tidak diterima. Yang dirahmati oleh Allah sekalian, cuba banding dengan kita. Siapa yang doa tadi? Nabi Ibrahim AS. Dia buat apa? Tinggikan Baitullah. Siapa perintah? Allah perintah. Dia menunaikan perintah Allah, meninggikan Baitullah. Tuan-tuan, itu pun dia takut
amalannya tidak diterima. Kita sembahyang subhanallah salli ala Muhammad subuh tadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ambil handphone, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Relax je tuan-tuan, relax je. Salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Confident, sangat confident amalan kita diterima oleh Allah SWT. Ni kita puasa sebulan ni, salli ala sayyidina Muhammad. Sebulan kita puasa ni, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, confident, sangat confident ibadat kita telah diterima oleh Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tak nak? Relax je, tak ada apa. Happy je. Tuan-tuan tengok salafus soleh, 6 bulan selepas habisnya Ramadan, tak putus angkat tangan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah amalanku, ya Allah, terimalah amalanku, ya Allah, terimalah amalanku. Itu dalam bulan Ramadan hari itu. Kita takut apa tuan? Kita takut kita pergi depan Allah, ada semayang tapi pahala tak ada. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita takut kita puasa tapi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, pahala tak ada. Amalan ada tapi pahala tak ada. Nabi kata, kam min saim ma laysa min siyami ila al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga tu. Takut tuan-tuan. Boleh jadi tak kita termasuk dalam kelompok yang ada amalan tapi tak ada pahala? Ada tuan-tuan. Ingat lah ni 5 keadaan ilmu dan amal. 5 amal dan pahala, amal dan penerimaan Allah. Ada 5. Yang pertama, buat amal, amalnya sah dan amalnya diterima. Salli ala sayyidina Muhammad. Tulis. Yang pertama, amalnya sah dan amalnya diterima. Itu pertama. Yang ni yang kita harap. Setiap hari kita buat amal, kita harap amal kita sah dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Yang kedua, kita buat amal tapi amal kita sah. Kita buat amal salli ala sayyidina Muhammad, amal kita sah betul, tapi amal kita tak diterima oleh Allah. Boleh faham tak? Yang kedua apa? Amalnya sah tapi amalnya tak diterima. Pasal apa sah tapi tak terima? Sebab mungkin di sana adanya disebut sebagai syirik khafi. Apa syirik khafi ni? Riya, ujub, takabur, sum'ah, perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala amal. Ni sebenarnya. Buat ibadat nak bagi orang appreciate. Buat amal nak harapkan pandangan manusia. Salli alaihi wasallam. Buat sesuatu harap manusia acknowledge apa yang dia buat. Salli alaihi wasallam Muhammad. Buat sesuatu faham tak ni? Ini kita risau. Dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dia tak mahu. Syirik khafi ataupun syirik asghar, syirik kecil. Bukan syirik kahfi tu lah, syirik khafi, Khafi. Salli ala sayyidina Muhammad. 2. Yang ketiga, amalnya sah, amalnya diterima tapi dipadamkan oleh Allah. Amalnya sah dan diterima, terima dah, tapi Allah padamkan. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni Kak Jamilah daripada Petani. Kak Jamilah sihat nah. Amal sah dah, amal diterima dah, tapi Allah padam. Pasal apa Allah padam? Pasal ungkit. Salli ala sayyidina Muhammad. Ungkit. Ungkit mana?
Oh, dulu tu aku yang bagi tu. Tu kalau tak pasal aku tu, dia tak ada lagu tu. Tu kalau tak kerana aku tu, tak dia gitu tu. Hantar tak tu dulu aku bagi tu. Ungkit. Ini bahaya tuan. Allah sangat marah kepada orang yang mengungkit kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara 3 orang yang Allah tak mau pandang di hari akhirat dan tak mau ajak bincang. Pandang pun tak mau, ajak bincang pun tak mau. Kat akhirat ni, tengok dia pun tak mau. Tengok tak mau, ajak bincang apatah lagi. Orang yang buat ibadat, orang yang buat salah, buat dosa dalam hidup ni, Salih Asmat, bila bentang di akhirat ni, Allah tanya lagi, ada tak alasan apa kamu buat ni? Pasal apa kamu buat ni? Boleh lagi nak bincang-bincang. Tapi ada orang yang Allah bincang pun tak mau, pandang pun tak mau. Siapa ni? Orang yang antara dia, salah seorang dia ialah orang yang mengungkit kebaikan yang dia buat. Diungkit. Waktu tuan-tuan ambillah pengajaran semua-semua. Tuan-tuan kita buat kebaikan apa pun tuan-tuan jangan diingat. Tapi ya, benda kita buat kerana Allah. Kalau buat kerana Allah nak ungkit buat apa? Pasal apa buat tu? Saya buat kerana Allah. Buat kerana Allah dah sudah. Bukan jadi hak kita dah, hak Allah. Tapi ada orang dia masih duk ingat lagi. Ni aku yang bagi ni aku bagi tu. Tu tengok tak bangunan tu? Tu aku wakaf tu. Tengok tak tanah? Ni aku yang bagi ni. Dia duk berasa lagi kata dia punya. Ni saya sebut. Kita tolong orang. Saya selalu bagi contoh kan. Contoh tolak kereta kan. Sahabat-sahabat yang bisa dengar tu. Tolak kereta. Dia nak pergi masjid, dia tengok ada kereta rosak tepi jalan. Dia kata, pasal apa ni? Oh, kereta start tak hidup, bateri kurang. Atau main aku tolong tolak. Dia pun senting baju dia, senting betul-betul kopi ada, tolak. Akhirnya masuk gear 2, tolak brum. Hidup-hidup dia terus pi lah. Bye-bye pun tak ada terus pi. Kita pun cukup pinggang kat belakang, kurang ajak betul kawan ni. Ni. Aku penat-penat tolak kot lah, nak ucap terima kasih. Ucap terima kasih pun tak apa dah. Tidak pun babai pun tak apa dah. Ni babai pun tak teripi lah. Muka masam balik. Bini tanya, pasal apa muka basam sangat ni? Tadi ada tu, apalah dia tu, kereta dah rosak, kita tolak kereta dia, dia pi lagu tu, aku dah ucap terima kasih pun tak. Ni Salih Ahmad. Tuan-tuan, Salih Ahmad, dia buat tu pasal apa? Dia buat tu pasal dia harap orang tu appreciate apa dia buat. Kalau dia buat kerana Allah, orang tu terima kasih kah? Orang tu tak terima kasih kah? Dia punya pasal lah. Aku buat ni kerana Allah, bukan pasal dia. Tuan-tuan faham tak ni saya? Bahkan kalau dia tu main keji kita pula. Dia dah tolak kereta dia hidup, dia tolak, dia pusing balik, dia main tepi kita, dia kata apa? Apa tolak pun lembab macam kura-kura. Dia kata kita pula. Jadi biar pergi kat dia. Aku buat bukan pasal dia, aku buat kerana Allah. Macam tu dalam kehidupan kita buat macam-macam benda tuan-tuan dalam kehidupan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita buat kerana Allah, kita tak ada ruang untuk kita nak komplain. Orang nak keji kita, kita buat satu benda, kemudian orang kata apa? Oh, buat tak betul lah, oh, buat tak elok lah, hang buat lagu tu lah, hang buat lagu ni lah. Aku bukan buat pasal hang, aku buat kerana Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang nak kata apa? Orang nak kata, biar dia apa? Tapi kalau kita buat kerana manusia, orang tak kata kat kita, kita akan rasa sedih. Orang tak puji kita, kita akan rasa sakit hati. Orang keji kita, apatah lagi, kita dah buat, orang keji kita pula, Allah lagi sakit hati. Sampai keluar pada kalam kita, ni kalau tak pasal aku pi wakaf kapet tu imam sujud atas lantai tau tak? Amboi. Padahal 5 tahun dia bagi kapet tu tuan-tuan, dia wakaf tu, orang semayang, orang buat ibadat, orang buat baca Quran, orang qiyam mulai, pahala pi kat dia non-stop lah. 5 tahun dah pahala duk pi. Punya banyak pahala duk pi. Satu hari tiba-tiba orang kata kat dia ke, dia tak lekat jawatan ke apa ke, dia dikata balik, tu kapet tu aku wakaf tu. Allah padam daripada mula hari dia bagi hari tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan pula, sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dekat akhirat pula Allah tak mau pandang muka dia. Faham ni? Itu takut tu. Benda-benda ni kita nak jaga ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa dah 3 kan? Yang keempat,
buat amal salli ala sayyidina Muhammad, amalnya sah, amalnya diterima, tapi diagihkan kepada orang lain nanti di yaumul qiyamah. Allah agihkan benda yang pahala dia tu bagi ke orang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mengumpat, fitnah orang, kata ke orang, buat zalim ke orang. Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Sayyidina Muhammad. B. Keadaan paling menyedihkan seorang itu nanti apabila pahala-pahala kebaikan yang dia ada duduk di atas timbang kebaikan orang lain. Sedih tak? Sedih. Penat-penat buat, tengok-tengok pahala duduk kat orang. Buat apa nak? Penat. Dia panggil sifat-sifat mazmumah yang tak patut ada ni. Betul Kak Ujah kata muflis akhirat. Nama Ustaz Syamad muflis akhirat. Tiap hari kata kat orang kan, tengok Facebook kita, tengok WhatsApp kita, salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita hantar kat orang, kata pasal orang tu, kata pasal orang ni, salli ala sayyidina Muhammad, yang kita tak tahu betul ataupun salah. Salli ala sayyidina Muhammad. Penat ya tuan-tuan. Penat. Ni dalam bulan Ramadan baru ni. La subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Bergaduh sama-sama orang Islam. Bergaduh. Hang kata aku kata hang. Hang kata aku betul, hang kata apa? Aku kata aku betul, hang salah aku betul. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak habis-habis. Apa tahu itu? Sampai saya komen, saya kata apa? Ni puasa ke tak ni? Puasa tak ni? Sibuk. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau orang tu tak buat macam mana yang kita kata, nama dia fitnah. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tu tak buat sebagaimana yang kita kata, namanya fitnah. Kalau orang tu buat, tetapi perkataan kita tu tak jadi manfaat pun dekat dia. Tengok tu tak semayang, tengok tu buat lagu tu, tengok tu riak, tengok tu. Kita kata ni duk kata ke orang lain yang tak ada manfaat pun kepada dia tu, maka nama dia mengumpat. Dua-dua pun rugi kat kita. Buat apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Dua-dua pun rugi kita. Buat penat ya tuan-tuan. Jadi kita takut tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, amalan. Amalannya tidak sah, amalan juga tidak diterima. Ulang balik lima. Yang pertama, amalannya sah, amalannya diterima. Yang kedua, amalannya sah tapi tidak diterima. Yang ketiga, amalannya sah dan diterima tapi dipadamkan oleh Allah. Yang keempat, amalnya sah, amalnya diterima tapi diagihkan pahalanya kepada orang lain. Yang kelima, amalnya tidak sah, amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Ni jadi so betapa kita ni highly confident, too confident yang amal kita ni Allah terima. Relax. Tanda dia apa? Relax. Lepas mayang, assalamualaikum, relax. Sonok, tak ada apa. Nabi ajak dekat kita lepas mayang istighfar. Pasal apa istighfar? Walhal kita baru lepas buat ibadat je. Kalau istighfar dimasuk, kita buat salah, kita istighfar, tu betul lah, ngam lah. Tapi baru buat baik kot, baru je lepas buat ibadat. Tapi Nabi suruh istighfar. Pasal apa Nabi suruh istighfar? Sebab kita kot-kot ada dalam ibadat yang kita buat tadi ni kurang sempurna. Ada yang tak elok, tak khusyuknya, lalainya kita dalam ibadat kita tadi. Istighfarlah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu
Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Istighfar tu bagi rasa pasal ni aku buat pas sembahyang ni aku takut lagi ada sembahyang tapi pahala tak ada. Tapi kita relax je kan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sambil duduk tengok handphone. Faham Ustaz Syamad? Bangkit bagi salam, terus bangkit saja subhanallah Syamad. Tuan-tuan, pasal apa kita macam tu? Pasal kita confident sangat yang Allah akan terima ibadat kita tu. Kak Mariam ahlan wa sahlan daripada Singapura. Salih ala Syamad. Mudah-mudahan jadi manfaat. Ramai sahabat-sahabat kita di Singapura hari ni. Alhamdulillah, salih ala Syamad Muhammad. Mudah-mudahan salih ala Syamad Allah berikan kebaikan kepada kita yang sempat dan berkesempatan untuk melihat kuliah pada pagi ni. Dipaham tuan-tuan? Salih ala Syamad, kita sambung balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna ayat ini seperti firman Allah tentang keadaan orang-orang mukmin yang benar-benar ikhlas dalam ibadat dia. Walladzina yu'tuna dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Surah Mukminun ayat 60. Ayat ini menerangkan tentang mereka yang memberikan semuanya seperti sedekah, nafkah dan segala amal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa qulubuhum wajilat, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Orang ni buat apa? Dia bagi sedekah. Ni orang ikhlas ni, orang ikhlas ni Allah sebut dalam Quran surah Mukminun ni. Ayat ke-60. Depa bagi apa yang depa nak bagi. Depa bagi sedekah, depa bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi infak, bagi nafkah, bagi apa saja kebaikan-kebaikan salli ala sayyidina Muhammad yang depa boleh bagi. Lalu subhanallah, sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hati depa ni apa ni? Wa qulubuhum wajilat, dan dalam hati mereka ni rasa takut. Takut apa ni? Takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham kita bahawa siapa yang panjatkan doa ni, yang memanjatkan doa ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila ketika Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan apa yang dia minta? Yang dia minta ialah supaya amalan yang dia buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dan menjadi pengajaran kepada kita apa ni? Bahawa subhanallah, demikian yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita, bahawa dan Allah nak ajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan kita nak melakukan ibadat kepada Allah, berdoalah, punyalah, letak dalam hati kita ni rasa takut Allah, takut Allah tak pandang amalan kita tersebut. Maka berdoalah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami amalan kami, dan salli ala sayyidina Muhammad, dan salli ala sayyidina Muhammad, terimalah pada kami amalan kami, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. InsyaAllah tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk hari ini. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama dengan saya dalam subuh tadi, bersama dengan saya lagi, ni bersama dengan saya lagi, dengan hujan lagi apa semua, bersabak sebagainya. Salli ala sayyidina Muhammad. Kak Zahra Alias, terima kasih. Nuri Faifa Harun, salli ala sayyidina, terima kasih. Ainul Mardiah, terima kasih. Salli ala sayyidina Muhammad. Syarifah Saad, terima kasih. Najatul Naina, terima kasih. InsyaAllah, dan semua sahabat-sahabat Pak Long yang sentiasa istiqamah setiap hari bersama kita. Dan kita juga ucap terima kasih kepada pihak KWSP Pulau Pinang yang menganjurkan program kita pada pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira oleh Allah sebagai amal soleh yang berpanjangan insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.